Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama dalam kelas PDPR pada hari ini 22 hari bulan September 2021, hari Rabu. Jadi cikgu nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pelajar tingkatan 5 yang berkesempatan untuk menonton dan mengikuti siaran rakaman PDPR yang cikgu kendalikan pada hari ini. Jadi seperti mana yang telah anda semua ketahui, pada hari Isnin yang lalu kita ada satu kelas tutorial dan dalam kelas tutorial tersebut kita telah masuk ke tema 14 iaitu citra bahasa dan sastra kita. Jadi kalau kamu lihat dalam paparan ini, tema 14 ini akan menekankan tentang aktiviti kebahasaan dan sastra yang dilaksanakan, yang dilakukan, yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam aspek kebahasaan dan juga kesastraan negara. Kita teruskan. Baiklah. Berikut ialah senarai ataupun deretan sastrawan negara yang telah dianugerahkan oleh pihak pemerintah ataupun kerajaan Malaysia. Jadi kalau murid-murid lihat di skrin sekarang ni, ada lebih kurang 12 orang sastrawan negara. Jadi boleh tak kamu semua kenal pasti, walaupun mungkin bukan semua ataupun tidak keseluruhan, tetapi cikgu harap kamu dapatlah mengenal pasti sekurang-kurangnya beberapa orang sastrawan negara yang pernah menabur bakti, menabur jasa dalam bidang penulisan dan pengkaryaan, khususnya dalam sastra, yang telah memberikan input ataupun pengajaran melalui karya-karya mereka untuk mendidik rakyat. Termasuklah dalam kalangan pelajar. Kita lihat yang pertama dan keseluruhannya. Jadi yang pertama tu, sastrawan negara kita yang pertama dengan nama penanya Christmas telah dianugerahkan dengan anugerah sastrawan negara pada tahun 1981. Dan diikuti pada tahun berikutnya seorang lagi sastrawan negara yang tidak perlu saya bercerita panjang lebar. Kebanyakannya kita kenal. Datuk Shah-Nun Ahmad, kemudian diikuti dengan Datuk Usman Awang dan diikuti dengan Datuk Isam Said. Tiga ini merupakan antara sastrawan negara yang kita katakan agak popular. Agak popular dengan karya-karya beliau. Banyak karya mereka yang telah diserap ke dalam buku-buku Komsas dan juga buku-buku untuk mata pelajaran elektif kesusastraan Melayu. Kita teruskan. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa kata kita semak dulu di SKP kita, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, yang akan kita gunakan dalam pengajaran kali ini. Kita lihat yang pertama, standard kandungan.
Standard kandungan yang cikgu gunakan ialah standard 2.4, iaitu membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan penguasaan bahasa dan meluaskan pengetahuan dalam pembangunan diri. Okey, kalau kamu semua lihat di situ ada perkataan yang cikgu boldkan dan gariskan. Okey. Lepas ini kita akan melihat secara lebih dekat apa maksud perkataan yang cikgu rasa cikgu khawatirkan kamu semua tidak faham apa maksud perkataan tersebut. Okey, jangan risau, lepas ni cikgu akan terangkan. Okey. Dan satu lagi standard kurikulum yang cikgu gunakan iaitu standard kandungan 3.5, menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan juga grafik. Okey. Jadi yang ini akan ada kena-mengena dengan tugasan yang akan kamu lakukan bersama dengan guru bahasa Melayu masing-masing semasa sesi tutorial nanti, khususnya untuk menulis karangan. Dan juga kita ada menulis satu skrip drama pendek. Okey. Jadi cikgu gunakan 3.5 ni. Okey, kita lihat pula standard pembelajaran. Okey. 2.4.1, membaca pelbagai bahan ilmiah untuk membuat refleksi bagi meningkatkan pengetahuan dalam pelbagai bidang ilmu. Okey, kalau adik-adik lihat, okey, di situ juga ada satu perkataan yang cikgu boldkan dan gariskan iaitu refleksi. Kita akan semak maksud perkataan ini kemudian. Okey. Okey, 3.5.1, menulis untuk mengulah maklumat dan membuat justifikasi daripada pelbagai bahan dan sumber bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang sesuai. Okey, jadi yang ini 3.5.1 ni fokusnya untuk membuat karangan, tetapi sebelum kita nak membuat karangan, okey, kita mesti ada bahan. Kita mesti ada pengetahuan, kita mesti ada ilmu ataupun informasi sebelum kita mengolah mana-mana perenggan, sama ada perenggan pendahuluan, perenggan isi ataupun perenggan penutup. Okey, jadi cikgu tidak risau sebab cikgu tahu ramai ataupun hampir kesemua pelajar sekolah menengah teknik Tuanku Jaafar memang mahir dalam teknik penulisan karangan. Okey, kita ada pelbagai teknik. Kita ada teknik sugus, kita ada teknik tunjang, kita ada teknik imbaku dan sebagainya. Okey, itu tidak menjadi persoalan kepada cikgu. Okey, sebab teknik-teknik itu memang mudah untuk kita hafal ataupun pelajari. Tetapi yang akan menjadi masalah kalau kita hanya tahu cara nak menulis tetapi isi ataupun informasi yang hendak kita tulis, hendak kita kembangkan, hendak kita beri contoh secara contoh khusus, okey, maka teknik-teknik yang kita pelajari daripada mana-mana individu, dia tidak akan boleh menjamin satu karangan yang berkualiti. Jadi sebelum kita nak menulis, kita mesti ada informasi berkenaan dengan tajuk karangan yang kita pilih. Okey. Okey, jadi itu merupakan DSKP, okey, standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang akan kita sentuh dalam kelas kita pada pagi ini. Okey. Kita lihat objektif pelajaran yang diharapkan. Okey. Okey, pada akhir pelajaran, murid-murid dapat yang pertama sekali membaca untuk membuat satu refleksi bagi meningkatkan pengetahuan. Okey. Yang kedua, dapat mengolah 3 maklumat dan membuat justifikasi daripada pelbagai bahan dan sumber untuk menghasilkan satu bentuk penulisan dan bahan grafik.
Okey. Jadi kalau kamu lihat objektif pelajaran kita, okey, yang pertama ni lebih kepada kemahiran membaca. Okey, kemahiran membaca, sebab kita akan membaca beberapa rencana dalam buku teks dan kita akan menggunakan mana-mana teknik bacaan yang sesuai. Okey, jadi untuk memastikan kamu membaca dengan betul, nanti apabila dalam kelas tutorial berbincanglah dengan guru untuk memilih mana-mana teknik bacaan yang difikirkan sesuai dengan bahan yang kita ada dalam buku teks nanti. Okey, manakala yang kedua tu, okey, dapat mengolah 3 maklumat. Okey, ini yang cikgu maksudkan. Kita akan buat karangan, okey. Tapi sebelum kita buat karangan, kita mesti ada maklumat. Tanpa maklumat, karangan kita akan layu, lesu. Dan kita, kalau tanpa maklumat, karangan kita itu pastinya akan boleh terkeluar ataupun tergelincir daripada tema karangan yang telah ditetapkan. Jadi pentingnya maklumat, dan maklumat ini ada kaitan dengan aktiviti membaca yang dilakukan oleh kamu, sama ada di dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah. Okey. Okey, baiklah. Seperti mana cikgu janjikan tadi, kita akan semak ada 3 istilah yang akan cikgu terangkan, maksudnya bagi menjelaskan kepada kamu dengan sebaik mungkin apakah maksud istilah yang cikgu gunakan sebentar tadi. Okey, kita lihat istilah yang pertama. Okey, definisi kata ekstensif. Okey, ekstensif yang cikgu gunakan dalam DSKP itu, okey, membawa maksud proses bacaan luas yang menekankan aktiviti-aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah secara bersendirian tanpa bimbingan guru. Okey, ini maksudnya bacaan ekstensif. Okey. Dengan kata lain, kamu ada bahan bacaan sendiri yang kamu lakukan proses pembacaannya bukan di dalam bilik darjah dengan tunjuk ajar guru, tetapi di luar bilik darjah. Ini membawa maksud kepada mana-mana pelajar yang melakukan pembacaan ekstensif ni, okey, sekiranya dilakukan secara istiqamah, maka budaya membaca mampu diamalkan oleh pelajar tersebut. Okey, jadi bacaan ini bukan bacaan yang disuruh oleh guru, tetapi secara sukarela di luar bilik darjah. Okey, itu maksudnya bacaan ekstensif. Okey, istilah yang kedua, okey, refleksi. Apa maksud refleksi? Okey, kita lihat. Proses merenung ataupun kita boleh anggap sebagai muhasabah, menganalisis, mencari alasan ataupun mencari cadangan ataupun mencari tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Itu maksud refleksi. Okey. Biasanya kita kena buat refleksi kendiri setiap hari. Contohnya antara masa yang sesuai untuk membuat refleksi kendiri ini apabila kita selesai melakukan sesuatu pekerjaan ataupun selesai melakukan sesuatu aktiviti, ataupun semasa kita nak melelapkan mata sebelum kita nak tidur tu, kita berfikir sejenak. Okey, daripada awal pagi kita bangun, okey, sampailah kita merebahkan badan semula ke perbaringan, apakah perkara yang telah kita lakukan dan adakah perkara tersebut telah dapat membantu membaiki kualiti diri kita
pada hari tersebut, dan sekiranya perkara-perkara yang kita lakukan itu tidak mendapat memperbaiki kualiti diri, maka kita kena membuat analisis, kita kena mencari alasan, kita kena mencari cadangan supaya tindakan pada hari berikutnya dapat dilakukan dengan cara yang betul. Itu maksudnya refleksi. Okey. Yang ketiga. Okey. Definisi kata justifikasi. Okey, apa maksud justifikasi ini? Okey. Justifikasi membawa maksud sesuatu alasan yang kuat. Ini alasan yang kukuh lah, bukan alasan yang main-main. Okey. Justifikasi ini membawa maksud sesuatu alasan yang kuat untuk menjadikan sesuatu wajar dilakukan. Okay, ataupun hujah yang dikemukakan sebagai alasan bagi sesuatu tindakan. Jadi apa kaitan dengan pelajaran kita pada pagi ini? Okey, justifikasi ini nanti apabila kamu semua membaca bahan bacaan, khususnya pada halaman 184 dan juga 185, kita akan dapat alasan ataupun hujah ataupun fakta yang memang sahih, yang boleh kita gunakan, kita manipulasi untuk kita tulis semula dalam perenggan isi karangan. Okey, jadi hujah ini ataupun alasan yang kuat ini biasanya akan menyokong idea utama yang kita tulis dalam perenggan isi. Jadi sesuatu hujah ataupun alasan yang kuat ini yang boleh menyokong idea utama dalam mana-mana perenggan isi, itu kita boleh anggap sebagai kita telah memberi justifikasi terhadap kita punya hujah utama. Okey, itu maksudnya justifikasi. Okey, jadi cikgu dah terangkan dengan jelas maksud ekstensif, maksud refleksi dan juga maksud justifikasi. Okey, cikgu harap kamu semua jelas dengan penerangan cikgu tadi. Okey. Baiklah, kita terus kepada satu sedutan video yang cikgu ambil dari filem klasik. Okey, Nasib Labu-Labi kalau tak salah cikgu ni, berkenaan dengan satu lagu yang mencuit hati cikgu ni. Okey, jadi kamu perhatikan dalam lagu ini terdapat penggunaan kata ganti nama diri, okey, yang tidak ada dalam senarai kata ganti nama standard bahasa Melayu. Okey. Okey, kita dengar.
semua kejut, nampak parang terhenti cabut. Hantu syaitan semua kejut, nampak parang terhenti cabut. Okey, baiklah. Itulah dia tadi, Aci-Aci Buka Pintu, hasil dendangan paduan suara Tan Sri P. Ramlee dengan Puan Sri Saloma. Okey. Jadi kalaulah anugerah sastrawan negara ada pada era beliau, cikgu rasa dan cikgu pasti tidak ada orang lain yang lebih layak mendapat pengiktirafan sebagai sastrawan negara selain daripada Tan Sri P. Ramlee. Okey, kalau kita lihat Tan Sri P. Ramlee ni sangat seorang yang mempunyai multi bakat. Okey, ataupun kita panggil versatile dalam bidang bahasa dan juga kesusastraan. Okey, beliau boleh mencipta lagu, beliau juga boleh menyanyikan lagu, beliau juga boleh bermain alat muzik, beliau juga boleh menjadi pelakon, beliau juga boleh jadi pengarah, beliau juga boleh menjadi macam-macam lagi dalam bidang sastra ni. Okey, baiklah. Itu berkenaan dengan P. Ramlee. Cuma cikgu dah tarik perhatian kamu berkenaan dengan kata ganti nama yang digunakan dalam lagu ini, iaitu Aci-Aci dan Nana. Okey, dan kalau kamu tahu bahawa Tan Sri P. Ramlee ni rumahnya ada di Pulau Pinang. Okey, cikgu pernah sewaktu cikgu belajar di Pulau Pinang, cikgu ada sekali pergi ke rumah Tan Sri P. Ramlee ni. Okey, rumahnya rumah kayu saja. Cuma di dalam rumah tersebut sangat-sangat sederhana perabotnya, tetapi yang menariknya apabila kita pergi melawat ke bahagian bilik air, di satu sudut ataupun di satu ruang tu ada satu tong, kita panggil tong drum. Okey, tong drum ataupun tempat kita menakung air. Okey, dan ditulis di situ ada notanya. Okey, kalau cikgu tak salah lah, sebab dah lama kan, hampir 20 tahun. Okey, nota itu menjelaskan bahawa setiap pagi, okey, Tan Sri P. Ramlee akan mencelupkan kepalanya ke dalam tong drum tersebut yang berisi air, dan dia mula kita berpanggil menjerit lah. Okey, untuk tujuan melatih vokal, okey, vokal beliau. Itu maklumat yang unik cikgu pernah baca apabila cikgu mengunjungi tapak rumah Tan Sri P. Ramlee. Okey, jadi oleh sebab Tan Sri P. Ramlee ni okey pernah tinggal di Pulau Pinang, maka dalam lagu ni Aci-Aci Buka Pintu ni ada dua kata ganti nama yang menarik perhatian, iaitu Aci-Aci dan juga Nana. Okey, jadi Aci-Aci dan Nana ni sebenarnya merupakan pengaruh bahasa dari satu kelompok ataupun satu komuniti kecil yang ada di Pulau Pinang, iaitu kita kenali sebagai Jawi Peranakan. Okey, jadi ini merupakan tajuk pertama kita. Kita akan lihat okey siapa itu Jawi Peranakan. Okey. Okey.
sebelum kita meninjau lebih jauh maklumat yang ada di dalam buku teks, okey, pada muka surat 182 tu, okey, dan juga 183, okey, kita saksikan dulu bahan yang cikgu ambil dari YouTube ni berkenaan dengan golongan jawi peranakan. Okey, kita dengarkan. Apakah itu jawi peranakan? Masyarakat ini merupakan masyarakat kacukan India Melayu. Ia terbentuk pada zaman Melaya British apabila saudagar India berkahwin dengan wanita Melayu tempatan. Masyarakat ini terkenal dengan status dan kekayaannya di samping mendapatkan akhbar Melayu pertama iaitu jawi peranakan. Masyarakat ini berasal dari Pulau Pinang dan juga Singapura. Nasi lemuni ialah nasi yang terkenal di utara tanah air kerana daun lemuni, elemen utama hidangan ini mudah diperoleh di negeri-negeri utara seperti Pulau Pinang dan Kedah. Nasi lemuni ini dimasak menurut cara yang sama seperti nasi lemak. Namun demikian, santan digantikan dengan jus daun lemuni. Dalam bahasa Hindi, perkataan acar bermaksud hidangan sampingan yang mempunyai perasa rempah. Acar buah adalah makanan pembuka selera yang dimakan bersama nasi putih atau nasi minyak, yang dihasilkan melalui campuran buah-buahan, jeruk yang dimasak bersama rempah ratus tertentu. Dari segi pemakaian, masyarakat ini menyerupai masyarakat Melayu. Begitu juga dalam adat-adat lain seperti adat perkahwinan. Dari segi pertuturan bahasa Melayu utara mereka juga pekat. Lenggot jari pekan lemah lembut tetapi unik. Mereka juga tidak fasih bertutur dan bersatu tamil. Dari segi wajah, kelainan masyarakat ini terselah kerana mereka lebih unik dan nampak kacukannya. Created using Powtoon. Okey, baiklah. Itu merupakan informasi yang ringkas berkenaan dengan etnik ataupun komuniti yang unik di Pulau Pinang yang dikenali sebagai jawi peranakan. Okey. Jadi kalau kita lihat antara informasi yang kita dapat dalam tayangan video ringkas ini iaitu acar. Kalau kita pergi ke majlis-majlis kenduri kahwin, okey, salah satu hidangan yang akan dihidangkan dalam majlis tersebut ialah acar. Okey, jadi rupa-rupanya acar ni merupakan ada pengaruh etnik jawi peranakan yang telah kita amalkan saban tahun. Sebab kenapa acar ni ada? Sebab budaya mereka telah berasimilasi, maksudnya telah diserap ke dalam budaya orang Melayu, dan oleh sebab itulah dalam majlis-majlis perkahwinan ataupun majlis-majlis adat, okey, acar ini ada disediakan oleh kaum Melayu, okey, sebagai salah satu hidangan yang merupakan diambil daripada adat orang Jawi peranakan di Pulau Pinang. Okey. Okey, baiklah. Ini merupakan informasi ataupun artikel yang ada pada halaman 182 berkenaan dengan jawi peranakan. Okey. Jadi kalau kita lihat aktiviti yang pertama tu, baca bahan dengan menggunakan teknik bacaan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat, kemudian terangkan kekuatan dan kelemahan penggunaan bahasa golongan jawi peranakan. Okey, jadi nanti semasa sesi tutorial, kamu semua akan bersama-sama dengan guru untuk meneliti dari perenggan ke perenggan artikel pada halaman 182 ni untuk mencari informasi-informasi berkenaan dengan golongan jawi peranakan. Okey, tetapi sebelum tu kalau kamu lihat, okey,
di bahagian contoh pengaruh bahasa Tamil dalam kosakata panggilan keluarga, iaitu yang ini, aci. Aci ni membawa maksud dalam bahasa Melayu kakak. Jadi lagu P.Ramlee tadi itu sebenarnya yang dimaksudkan akak lah. Aci, aci buka pintu. Jadi kalau kita tukarkan ke dalam maksud dalam bahasa Melayu, kakak, kakak buka pintu. Okey, lepas tu Nana pula, okey, bermaksud abang. Nana. Nana balik hai pukul 1. Nana tu maksudnya abang. Okey, jadi kalau kamu berkesempatan pergi ke Pulau Pinang, okey, Nana ni, okey, memang biasa digunakan oleh orang-orang di Pulau Pinang, khususnya mereka yang berketurunan Jawi peranakan. Okey, cikgu dulu pernah semasa di USM tahun kedua, kalau tak silap cikgu pernah ada seorang rakan sebilik yang menggunakan perkataan Nana ni. Cikgu pun mula-mula terkesima juga bila panggil Nana. Nana nak turun makan tak? Cikgu termenung sekejap, cakap apa maksud Nana ni? Rupa-rupanya abang. Okey. Jadi nanti kamu boleh berbincang dengan guru dalam sesi tutorial selepas ini, okey, teknik apa yang nak digunakan. Okey, untuk makluman semua, okey, teknik bacaan yang telah digazetkan untuk KSSM ni ada 5. Okey, teknik yang pertama tu KWLH, okey, SQ4R, okey. Kemudian kita ada teknik chat, okey, kita ada teknik CID, okey, acid, okey, dan akhir sekali teknik quack. Okey, jadi 5 teknik ini terpulang kepada kamu nak guna yang mana satu, okey, tapi kamu kena bincang dulu dengan guru, kena tengok dulu apa arahan ataupun kehendak yang telah dinyatakan dalam aktiviti 1 tu untuk mencari maklumat. Okey, jadi untuk mencari maklumat, nanti guru kamu akan bagi panduan teknik mana yang paling sesuai daripada 5 teknik yang ada ni. Okey, jadi pilih mana-mana yang sesuai. Mungkin ada yang suka nak guna teknik chat ataupun nak guna teknik SQ4R, itu terpulang kepada kamu, tetapi kamu kena minta pandangan daripada guru semasa sesi tutorial selepas ini. Okey, jadi nanti setelah teknik bacaan itu dipilih, maka kamu akan mencari informasi yang terdapat dalam petikan pada halaman 182 ini. Okey, jadi berdasarkan teknik bacaan yang dipilih oleh guru, kumpulkan maklumat berkenaan golongan jawi peranakan dengan menggunakan peta minda di bawah. Okey, ini contoh peta minda yang cikgu draft untuk kamu gunakan dalam pengumpulan maklumat berkenaan dengan jawi peranakan pada buku teks halaman 182. Okey, perenggan 1 cikgu tetapkan ada 4 info yang perlu kamu cari. Perenggan kedua ada 3, perenggan ketiga ada 3, perenggan keempat ada 3, dan kemudian perenggan kelima ni merupakan rumusan. Rumusan ini merupakan pandangan kamu setelah kamu meneliti perenggan demi perenggan, apakah rumusan yang boleh kamu simpulkan berkenaan dengan golongan jawi peranakan. Okey, jadi ini contoh peta minda yang cikgu hasilkan. Tetapi andai kata kamu ingin menggunakan contoh-contoh peta minda yang lain, itu tak jadi masalah. Silakan. Okey. Misal kata ada yang nak ambil peta minda berkenaan dengan jenis peta minda jenis awan, okey, ataupun buih,
Itu terpulang kepada kamu. Yang penting kamu dapat mengeluarkan ataupun mengekstrak maklumat-maklumat dalam petikan pada halaman 182 nanti. Okey, itu antara tugasan semasa tutorial bersama dengan guru. Okey. Kita masuk kepada halaman 183, juga ada kaitan dengan golongan jawi peranakan. Okey, untuk pengetahuan semua, okey, golongan jawi peranakan ni merupakan golongan yang bertanggungjawab menerbitkan akhbar berbahasa Melayu yang pertama. Jadi itu sumbangan mereka sebelum munculnya akhbar-akhbar berbahasa Melayu yang lain, khasnya semasa era pra kemerdekaan negara dan juga pasca kemerdekaan negara. Okey. Okey. Jadi kamu semua dikehendaki membaca bahan pada halaman 183. Kemudian kumpul maklumat berkenaan dengan akhbar bahasa Melayu pertama di negara kita ini. Okey, jadi untuk mudahkan kamu punya proses pengumpulan maklumat, cikgu ada sediakan carta untuk kamu masukkan maklumat-maklumat yang ada dalam petikan muka surat 83 ni. Okey, ini dia punya carta yang telah cikgu draft ataupun rekakan. Okey. Ni. Okey. Bacaan bermaklumat akhbar Melayu pertama, buku teks halaman 183. Okey. Yang tengah-tengah tu merupakan dia punya teras utama lah. Apakah matlamat penerbitan akhbar Melayu pertama ni. Kemudian kamu boleh cerakinkan maklumat-maklumat yang ada di dalam buku teks halaman 183 tu. Contohnya, bilakah akhbar ini diterbitkan? Kenapa akhbar ini diterbitkan? Siapa tokoh yang terlibat, okey, ataupun orang belakang yang menggerakkan akhbar ini? Bagaimanakah operasi akhbar ini dilaksanakan? Okey. Kemudian apakah teknologi percetakan yang digunakan? Apakah kepentingan penerbitan akhbar ini? Apa cogan kata yang digunakan untuk akhbar ini? Dan akhir sekali, seperti bacaan yang pertama, berikan penilaian anda berkenaan akhbar ini. Okey. Jadi yang terakhir tu, sewaktu kamu buat penilaian ni, kamu telah mendapat maklumat yang lengkap berkenaan dengan akhbar Melayu pertama ni, barulah kamu boleh membuat penilaian berkenaan dengan akhbar tersebut. Kalau kamu tak baca daripada awal sampai ke akhir, kamu sebenarnya tidak boleh memberi penilaian sebab kamu kekurangan informasi berkenaan dengan akhbar tersebut. Okey. Jadi ini contoh carta yang cikgu sediakan untuk memudahkan kamu mendapatkan maklumat dalam petikan pada halaman 183 ini. Okey. Okey, jadi ini juga aktiviti yang akan diteruskan ataupun yang akan lakukan secara lebih terperinci semasa sesi tutorial selepas ini. Okey, baiklah. Kita beralih kepada tajuk berikutnya berkenaan dengan amalan membaca. Okey, kalau kita lihat di paparan skrin kamu, okey, pada 19 Mac sehingga 14 April 2021, yakni tahun ini, okey, sebenarnya ada pesta buku dalam talian terbesar di Malaysia. Okey, sebab apa? Kebiasaannya kita akan pergi pesta buku Kuala Lumpur. Okey, seperti tahun-tahun yang terdahulu, tetapi oleh sebab sekarang negara kita masih lagi bergelut dengan COVID-19 dan pada bulan Mac dan juga bulan April, kita punya kadar vaksinasi di peringkat kebangsaan masih lagi rendah, maka aktiviti pesta buku tersebut dialih daripada ruang fizikal kepada dalam talian. Okey, jadi pesta buku ini telah mendapat perhatian dari Kementerian Pendidikan Malaysia dan dizahirkan keperhatianan dan juga kepentingan pesta buku ini dengan majlis pelancarannya disempurnakan sendiri oleh Menteri Kanan Pendidikan.
okey, iaitu Datuk Dr. Razi bin Jidin. Okey, jadi kita dengarkan sepintas lalu, okey, ucapan yang beliau berikan semasa majlis pelancaran Pesta Buku dalam Talian tersebut. Okey, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam petang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita merasa bertuah kerana sebentar lagi Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan akan merasmikan Pesta Buku dalam Talian terbesar di Malaysia 2021. Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin akan menyampaikan amanah beliau. Dengan itu, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini sempena majlis pelancaran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dalam talian 2021. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberi kesan yang cukup mendalam. Begitu juga dengan negara tercinta kita yang turut terkesan dan hampir keseluruhan aktiviti ekonomi negara termasuk industri perbukuan terjejas akibat penularan COVID-19. Ini juga termasuk pembatalan pada saat akhir penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun lalu, iaitu hanya dalam tempoh 9 hari sebelum ianya dijadualkan berlangsung. Namun begitu, pembatalan penganjuran tersebut tidak mematahkan semangat pihak yang terlibat dalam industri perbukuan Malaysia. Malah mereka terus bangkit dalam usaha menangani cabaran ini dengan inisiatif dan aktiviti yang berteraskan amalan norma baru. Oleh yang demikian, penganjuran Pesta Buku bagi tahun 2020 masih berjaya diteruskan secara dalam talian. Ini merupakan hasil tindakan proaktif Majlis Buku Kebangsaan Malaysia MBKM dan Jawatankuasa Penganjur Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur serta jalinan kerjasama strategik bersama rakan-rakan e-dagang. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur secara dalam talian yang julung kali diadakan pada tahun lalu telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Sebanyak 48 penerbit menyertai acara tersebut dan mencatat jualan buku yang sangat memberangsangkan dengan purata peningkatan jualan sebanyak 400% berbanding jualan tahun sebelumnya. Sepanjang 10 hari penganjuran, sejumlah 59,000 unit buku telah terjual. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat baik bagi jualan buku melalui platform e-dagang secara kolektif di peringkat nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Alhamdulillah, pada tahun ini sekali lagi penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur berlangsung secara dalam talian. Saya dimaklumkan bahawa terdapat peningkatan penyertaan yang sangat ketara untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dalam talian 2021 yang bermula dari 19 Mac hingga 4 April 2021. Penganjuran pada tahun ini menyaksikan penyertaan lebih 111 pempamer, iaitu lebih 2 kali ganda daripada jumlah penyertaan pada tahun lalu. Penganjur juga mensasarkan sekurang-kurangnya 100,000 unit jualan buku dalam tempoh program ini diadakan. Mengikut rekod jualan, statistik jualan buku pada 3 hari pertama Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dalam talian tahun ini menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan, iaitu sebanyak 178% berbanding tahun lepas. Ini membuktikan bahawa sambutan para pencinta buku tetap menggalakkan walaupun jualan dibuat secara dalam talian. Justru saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada MBKM dan Jawatankuasa Penganjur Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di atas kejayaan penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dalam talian 2021 terbesar di Malaysia buat kali kedua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya kemajuan teknologi digital telah banyak membantu perkembangan industri perbukuan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemain industri perlulah terus peka dengan perkembangan teknologi dan menggunakan teknologi secara optimum agar industri perbukuan negara sentiasa dapat memenuhi keperluan pencinta buku.
penghasilan konten secara mapan dalam pelbagai bentuk haruslah terus dibugarkan demi memenuhi permintaan, kehendak dan citarasa pembaca. Apa yang pasti, kerajaan melalui KPM akan terus menggalakkan budaya membaca dan sentiasa mendukung industri perbukuan negara dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara membaca. KPM juga yakin bahawa perkembangan teknologi akan turut membantu dalam merancakkan lagi ekonomi industri perbukuan di negara kita. Akhir kata, marilah kita bersama-sama terus berusaha untuk melahirkan generasi yang sentiasa cintakan ilmu dan sentiasa cintakan buku. Ayuh, kita berikan sokongan sepenuhnya ke atas usaha dan inisiatif semua pihak sama ada kerajaan atau swasta dalam membudayakan semangat cintakan buku secara berterusan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dalam talian 2021. Sekian, terima kasih. Okey, begitulah tadi sedutan rakaman Majlis Pelancaran Pesta Buku dalam talian terbesar di Malaysia yang telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Okey, jadi kalau kamu semua dengar dengan teliti, banyak informasi yang boleh kamu semua ambil untuk dijadikan sandaran dalam menulis karangan. Okey, sebenarnya informasi ni boleh datang kepada kita dalam pelbagai bentuk, sama ada dalam kita membaca, kita menonton, kita mendengar dan juga kita mengalami. Jadi semua itu boleh kamu gabungkan untuk ditulis ataupun dicurahkan dalam kertas peperiksaan melalui pena kamu. Okey, tapi andai kata kamu kurang informasi, walaupun ada kertas, ada transkrip peperiksaan dan juga pen kamu pen yang mungkin canggih ataupun mahal, tetapi kalau informasi tidak ada di dalam minda kamu, agak sukar untuk kamu menulis karangan dengan baik. Contohnya dalam sedutan rakaman Menteri Kanan Pendidikan ni, okey, mungkin pelajar ada yang baru mengetahui di Malaysia rupanya ada Majlis Buku Negara. Jadi itu merupakan fakta ataupun informasi yang boleh kita manipulasi ataupun boleh kita guna pakai dalam penulisan karangan kita. Okey. Jadi oleh yang demikian, kita sebenarnya tidak boleh mengatakan bahawa saya tidak tahu, cikgu. Sebab sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, okey, informasi memang berada di sekitar kamu. Sama ada kamu hendak ataupun tak hendak, itu saja yang akan menjadi batu penghalang kepada pengukuhan informasi yang ada di dalam diri kamu. Okey. Okey. Okey, baiklah. Kita beralih kepada muka surat 184. Okey. Kalau kamu lihat dalam buku teks ini, dia ada beberapa informasi. Okey, beberapa informasi berkenaan dengan tajuknya ialah Dekad Membaca Kebangsaan. Okey, Dekad Membaca Kebangsaan ini disasarkan untuk dicapai secara kolektif di Malaysia bermula tahun 2021 sehinggalah 2030 nanti. Okey, itu merupakan orang kata dalam bahasa Inggerisnya time frame. Okey, dalam jangka masa tersebut semua rakyat Malaysia mesti sudah mengamalkan aktiviti pembacaan secara ekstensif. Okey, seperti mana yang cikgu terangkan pada awal tadi. Okey, jadi pada muka surat 184 ni ada pelbagai informasi yang boleh membantu kamu untuk menghasilkan bentuk penulisan, sama ada karangan ataupun contohnya skrip drama.
Okey, kita lihat dulu antara informasi yang ada tercatat dalam halaman 184. Okey. Okey, contohnya yang pertama ni, okey, mewujudkan Malaysia sebagai negara membaca dan bangsa Malaysia yang berilmu dan bertaraf dunia menjelang tahun 2030. Okey, itu merupakan matlamat utama aktiviti ataupun kita boleh panggil sebagai matlamat dekad membaca kebangsaan. Okey. Okey, yang kedua, tahap pencapaian pembacaan rakyat Malaysia yang aktif membaca meningkat kepada 25% daripada jumlah penduduk pada 5 tahun pertama pelaksanaan program. Okey, jadi ini juga salah satu data ataupun statistik yang boleh kamu semua gunakan dalam memastikan ayat huraian karangan kamu dapat ditulis dengan cara yang lebih jitu, sebab kita telah mengemukakan statistik daripada sumber yang boleh dipercayai. Okey. Okey. Jadi di sebelah kanan ni pula ada sedikit grafik yang dibentangkan kepada kita. Okey. Contohnya grafik yang pertama ni, okey, kepelbagaian program membaca, kemudian pembangunan prasarana, aktiviti membaca, pesta buku, okey, yang kita telah sebut sebentar tadi, sama ada pesta buku secara fizikal ataupun pesta buku secara dalam talian. Okey, jadi cikgu rasa okey, insya-Allah pada tahun depan 2022 apabila negara kita telah mencapai herd community, cikgu rasalah okey, pesta buku Kuala Lumpur yang biasa dilaksanakan secara fizikal kemungkinan akan dilakukan secara biasa apabila cabaran COVID-19 ni berjaya kita atasi sedikit demi sedikit. Okey. Okey. Kemudian kalau kamu lihat di sebelah kanan ini ada contoh skrip drama yang telah cikgu sediakan dengan menggunakan dua watak, okey, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey, cuba kita lihat. Okey. Okey. Zila, awak tak ke pameran buku antarabangsa KL ke tengah hari nanti? Okey. Oh, Khairul, itulah, saya memang ada niat nak pergi tapi tiada kawan nak ajak. Apa kata kita pergi bersama-sama nanti? Okey tak? Pucuk dicerita ulang mendatang. Boleh sangat Zila. Saya pun sebenarnya nak cari teman ke sana. Okeylah. Kalau begitu, pukul 2.30 petang nanti saya tunggu Khairul di kaunter pejabat ya. Ini contoh skrip drama ringkas yang bertemakan membaca. Okey, jadi skrip drama ni kita boleh fahami bahawa dua orang watak ini okey akan pergi ke pameran buku antarabangsa Kuala Lumpur. Ini mungkin akan berlaku pada tahun 2022 nanti sebab mereka pergi secara fizikal. Okey. Jadi ini contoh skrip drama yang ringkas yang akan kamu buat bersama-sama dengan guru dalam kelas tutorial nanti. Ini sebagai contoh je. Okey, tapi nanti cikgu akan dah bagi kamu ada satu template berkenaan dengan contoh skrip drama yang kosong yang perlu kamu isikan dengan skrip-skrip yang bersesuaian dengan gelagat watak kartun yang telah cikgu pilih. Okey. Okey. Ini contohnya. Okey, adegan 1. Okey. Ada seorang lelaki yang mungkin sudah separuh usia dan juga di situ ialah seorang remaja yang kelihatan tergesa-gesa. Okey, jadi dia punya arahan dia, sediakan skrip drama bertemakan pemumukan amalan membaca. Sila berbincang dengan guru anda ketika tutorial nanti. Okey, ini merupakan adegan pertama. Okey, jadi di situ di bahagian ruangan dialognya masih lagi kosong. Jadi terpulang kepada kreativiti kamu semua untuk mencipta skrip dramanya. Tetapi dia punya sempadan ataupun tema dia mesti amalan membaca. Okey, adegan ini tidak berhenti di sini. Ada sambungan adegan kedua.
Ini adegan kedua. Jadi cukuplah. Sikit drama pendek, 2 adegan pun sudah memadai. Okey, ini contoh. Okey, kalau kamu ada watak lain ataupun watak kesayangan kamu, kamu boleh gantikan dengan watak tersebut, dan juga kamu boleh cipta apa-apa situasi dalam adegan drama, tetapi dengan syarat, okey, dia punya tema skrip dramanya mestilah merujuk kepada amalan membaca. Okey. Okey. Baiklah, yang terakhir kita lihat muka surat 185, iaitu memupuk budaya membaca. Okey, sekali lagi kita dibentangkan dengan pelbagai fakta berkenaan dengan aktiviti ataupun budaya membaca di Malaysia. Okey, kalau kamu lihat pada muka surat 185 ni, okey, daripada awal perenggan sehinggalah ke akhirnya, semuanya dibentangkan dengan statistik yang sangat-sangat komprehensif yang telah dilakukan oleh badan-badan yang cukup berwibawa dalam bidang pengumpulan statistik, dan data-data sebegini boleh dan sangat-sangat digalakkan untuk pelajar menggunakan data sebegini dalam proses penulisan karangan. Barulah karangan kamu itu layak dipertimbangkan dalam kelompok karangan bermarkah ataupun berprestasi tinggi. Kalau setakat kamu hanya tulis sebagai dakwaan kamu semata-mata tanpa disokong dengan fakta ataupun statistik yang kukuh, maka biasanya pemeriksa tidak akan bercadang untuk memberikan markah yang tinggi. Mungkin sekadar memuaskan dan ke bawah. Tetapi kalau dalam perenggan karangan kamu itu, kamu selipkan dengan pelbagai informasi yang memang informasi tersebut tidak boleh disangkal dari aspek kredibilitinya, maka tidak ada alasan untuk pemeriksa memberikan markah yang tinggi kepada karangan kamu. Okey. Okey, baca petikan pada halaman 185 dengan teliti, kemudian kemukakan sekurang-kurangnya 5 justifikasi tentang amalan membaca di Malaysia. Okey. Maksud justifikasi tadi cikgu dah terangkan pada awal video ini. Jadi cikgu harap kamu masih ingat lagi apa maksud justifikasi tersebut. Okey. Okey. Jadi ini kita lihat perenggan yang pertama. Okey. Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 2005 mendapati rakyat Malaysia hanya membaca sebanyak 2 naskah buku setahun. Ini merupakan fakta lama. Okey, fakta lama. Okey, fakta tu akan tetap jadi fakta, tetapi fakta ini boleh berubah mengikut peredaran waktu. Okey, dan kita dapat lagi, okey, dalam petikan ini, walau bagaimanapun, angka ini meningkat kepada 15 naskah pada tahun 2014. Jadi ini satu lagi fakta yang terkini berbanding dengan 2005. Jadi maksudnya amalan membaca di negara kita ini sedang mengukuh, okey, dalam kalangan masyarakat berdasarkan fakta yang telah dikeluarkan oleh Perpustakaan Negara, okey, daripada 2 kepada 15, okey, dan bilangan ini masih lagi dianggap rendah berbanding dengan 40 judul buku setahun di negara maju. Maka data inilah yang ingin kita saingi dengan dekad membaca tadi. Okey, bermula tahun 2021 sampai 2030. Maka kalau kita nak muncul sebagai sebuah negara maju, maka aktiviti pembacaan mestilah
setanding dengan negara-negara maju yang lain ataupun melebihi bilangan judul buku yang telah dicatatkan oleh negara-negara maju seperti negara Jepun, Amerika Syarikat dan negara-negara di Eropah yang lain, yang semuanya kebanyakannya tergolong dalam negara maju. Okey, jadi kalau kamu lihat dalam perenggan yang pertama ni pun dah banyak fakta yang boleh kamu guna pakai untuk kamu masukkan dalam karangan. Okey, begitu juga dengan perenggan yang kedua. Okey, perenggan kedua juga ada huraian berkenaan dengan aktiviti budaya membaca dan seterusnya kepada perenggan yang ketiga juga diselitkan di situ beberapa statistik berkenaan dengan aktiviti di bawah budaya membaca ni yang boleh kamu ambil dan guna dalam penulisan karangan. Jadi artikel ini kamu kena baca secara keseluruhan dan kamu kena senaraikan sekurang-kurangnya 5 justifikasi. Okey, untuk menyenaraikan justifikasi tersebut, cikgu telah permudahkan dengan membuat satu lagi bentuk peta minda berkenaan dengan kamu apabila kamu baca petikan ini, kamu keluarkan ataupun ekstrak data-data ataupun fakta-fakta berkenaan dengan amalan membaca di Malaysia. Okey. Ini contohnya. Okey, cikgu sediakan. Okey, justifikasi memupuk budaya membaca. Buku teks halaman 185. Okey, perenggan 1 kamu kena senaraikan 5 alasan yang kukuh berkenaan dengan amalan membaca buku di Malaysia. Kemudian perenggan kedua juga 5 dan juga perenggan ketiga juga 5. Okey, jadi kalau kamu lihat semua perenggan itu kita baca dan kita ambil apa-apa fakta yang boleh kita manfaatkan dalam penulisan karangan kita nanti, insya-Allah. Okey. Jadi sebelum cikgu akhiri rakaman kelas PDPR ni, ini merupakan tugasan tutorial bersama guru anda. Okey, selepas ini okey. Yang pertama sekali, tulis satu skrip drama pendek berdasarkan maklumat pada halaman 184 yang bertajuk Membaca Amalan Mulia. Jadi tulis satu skrip drama pendek. Ini bukan drama bersiri drama pendek saja. Okey. Terpulang kepada kamu nak gunakan mana-mana maklumat yang kamu rasa bersesuaian untuk mencipta skrip drama tersebut. Okey. Tugasan yang kedua pula, tulis satu perenggan isi. Okey, satu saja. Okey, satu perenggan isi karangan berpandukan maklumat daripada bahan bacaan halaman 185 yang telah dibincangkan bersama guru anda. Panjang perenggan tersebut hendaklah antara 70 hingga 80 patah perkataan. Okey. Jadi tugasan dalam tutorial ni ada dua, satu skrip drama dan satu lagi tulis satu perenggan isi karangan. Okey. Okey, jadi cikgu rasa sampai di sini dahulu pertemuan kita dalam sesi kelas PDPR untuk Bahasa Melayu. InsyaAllah sekiranya ada rezeki dan umur panjang, kita akan berjumpa dalam sesi kelas PDPR pada minggu hadapan. Dan insyaAllah awal bulan Oktober, okey, lebih kurang 2 minggu dari sekarang, kamu semua khususnya pelajar tingkatan 5 akan kembali semula ke sekolah untuk melakukan aktiviti pembelajaran secara fizikal, okey, berdasarkan norma baru. Jadi cikgu harap kamu semua cakna dengan proses pengambilan vaksinasi yang telah mula dilaksanakan pada hari, kalau tak silap cikgu, 21 hari bulan. Okey, 21 hari bulan kemarin. Okey, di tempat masing-masing. Okey, jadi cikgu harap apabila kamu semua naik ke sekolah nanti, kamu sudah
ataupun dalam proses pemvaksinan. Okey, jadi sama-samalah kita membantu kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ni supaya masalah COVID-19 ni tidak akan menghantui negara kita dalam tempoh masa yang panjang. Okey. Dengan itu, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tutorial selepas ini.